Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pengurusi Majlis yang dikasihi, yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Mahyudin Yassin, mantan Timbalan Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri, rakan-rakan pihak penganjur yang bersama pada hari ini, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang turut bersama-sama. Saya ucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan menerima kedatangan kami ke Kulim Bandar Baru. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita baru menunaikan ibadat bulan puasa sebulan. Mudah-mudahan amalan kita akan mendapat keredaannya daripada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kita menunaikan ibadat puasa, dan seterusnya kita akan berlaku baik walaupun bukan bulan puasa, selepas bulan Ramadan. Itu seharusnya menjadi pegangan dan amalan kita selaku umat Islam, membuat perbuatan-perbuatan yang ada keredaan, bukan takat untuk kita berhikmat membantu mentadbir negara sebaik mungkin supaya keadaan kehidupan rakyat di negara ini bukan hanya keadaan mereka baik selesa, masa depan anak-anak mereka akan turut terjamin, masa depan negara kita akan dalam keadaan yang baik. Malangnya pada hari ini suasana dan keadaan di negara kita amat membimbangkan, bukan hanya dari sudut peluang pekerjaan anak-anak kita yang lepasan sekolah, keluar daripada sekolah pun tidak ada kerja, dan graduan dan yang tengah bekerja pun dilepaskan, ditamatkan perkhidmatan mereka. Bayangkan keadaan ini, tanda-tandanya oleh kena keadaan ekonomi negara yang boleh hanya digambarkan seumpama dalam kacamata TV3 tadi disebutkan. Dalam TV3 dipaparkan kalau bulan Ramadan, alhamdulillah seorang makcik, terima kasih banyak, kami dibeli baju, Datuk Najib lah bagi baju. Tapi tak tahu berapa orang yang kena bagi baju kat Kulim Bandar Baru ni. Gimik politik, gambaran yang diberikan kepada rakyat seakan-akan amalannya itu segala-gala baik, tapi di belakang itu kita tidak tahu. Maka dari itu kami selaku pimpinan, pada saya yang berhormat, yang amat berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, bila keadaan ini berlaku sebelum ini pun sering saya tegur selaku rakannya dahulu dalam pimpinan UMNO, menghidupkan, mengasaskan UMNO di bumi Sabah, bergantung bahwa UMNO inilah yang tempatnya kami berteduh, yang tempatnya kami berpayung, yang tempatnya kami bersatu. Tapi malamnya, rupa-rupanya keadaan UMNO ini semakin hari semakin parah di bawah pimpinan Datuk Najib Tun Abdul Razak. Saya berani katakan keadaannya jauh berbeda. Zaman Tun Mahathir, zaman Allahyarham almarhum Tunku, Tun Abdul Razak, Tun Husin On, Pak Lap, seburuk-buruk macam mana keadaan kita lima negeri kalah. Saya maklumkan dengan Datuk Najib bukan mudah. Kali ini saya yakin UMNO dan Barisan Nasional akan kalah dalam pilihan raya keempat lagi. InsyaAllah dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa tuan-tuan dan puan-puan, bukan setakat doa, tapi saya yakin undi tuan-tuan. Boleh tak? Pasal apa saya sebutkan? UMNO ini sebuah parti yang memerintah, terikat kita. Kadang-kadang bila saya turun ke kampung, waktu dahulu saya menteri kampung,
bukan menteri luar bandar, saya sebutkan dan saya pun tahu. Gelar saya sebagai menteri kampung, kena saya nak tolong orang-orang kampung. Bukan saya tolong orang bandar. Saya maklumkan, Pak Kampung ni Datuk Najib perlu mengimbangi pembangunannya. Inilah kubu Barisan Nasional yang paling kuat, inilah yang paling banyak miskin. Betul tak? Tapi bila undi, kita layu undi orang kampung. Bila ada perintah, kita belanja duit di bandar. Betul tak? Jadi tuan-tuan kena fikir dengan baik. Jangan hanya pandang TV3. Baca surat khabar baik. Diantaranya jemaah haji sampai ke Mekah di Tajawan ini belanja berapa saja. Tadi sebut belanja untuk bayar hutang kasino 40 juta US dollar. Punya banyak. Lagi banyak. Bukan saya cakap, peguam negara Amerika Syarikat yang cakap. Kalau dulu kita cakap kena buang kerja. Sekarang ni peguam jangan buang kerja, saman dia. Kalau apa dia kata, apa dia nyatakan, baru-baru ini tidak betul, jangan nafikan, saman mereka. Tak berani saman pun, tapi pecah kita. Apa salah Tan Sri Mahyudin? Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak? Apa salah saya? Apa salah Mukris? Dipecat, saya digantung. Tan Sri dipecat, dikeluarkan dari UMNO. Saya digantung. Bayangkan, setiap kali saya masuk dalam majelis tertinggi, hadir, saya tak pernah ditanya apa salah saya. Tak pernah pun dinyatakan apa yang saya lakukan. Tak pun saya dipentas dengan pembangkang. Tak pernah. Wahimah saya turun di Sungai Besar untuk penanaman calon tolong Barisan Nasional. Tapi tak kalah bila saya pergi umrah, saya sumbang hajat, saya sumbang taubat di Masjid Nabawi. Ya Allah ya Tuhanku, berat sungguh perjuangan ini. Saya maha lemah. Bantulah saya, bagilah petunjuk. Jalan-jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang ada keredaannya. Tak lama selepas itu, saya terima SMS, saya kena gantung. Masa saya hadir majelis tinggi, tak kena gantung. Tak ditanya pun, tak diberi sebab. Saya diam. Setahun saya diam. Dia buang kerja selaku menteri, saya tak bising langsung pun tak apa itu hak dia. Saya beritahu dia, Datuk Seri itu you punya hak nak buang saya daripada menteri. Tak kisah dengan saya biasa kena buang kerja pun. Takkanlah mati. Saya orang laut, anak nelayan, tak boleh makan dengan ikan saja. Biasa sampai besar itu yang badan tak besar-besar ni. Makan boleh. Takkan kita tak hidup, tak ada menteri. Tak kisah, saya beritahu dengan dia. Tapi hak saya bertanggung jawab selaku wakil rakyat menyuarakan masalah rakyat di peringkat jabatan menteri itu. Takkan tak boleh. Saya masih ingat sejarah UMNO ini. Zamannya Tun Razak, zamannya Tun Usin, saya hadir dalam perhimpunan di Hilton Hotel selaku pemerhati waktu itu. Hadir saja. Zaman itu, dengar tengok macam mana berasap di Hilton Hotel ini. Lepas itu zaman Tun Mahathir selaku Perdana Menteri, Presiden UMNO. Allahyarham Azman Atar, Allahyarham Datuk Mufti dari Ampang, kritik pimpinan UMNO. Tun Musa Hitam kritik Tun Mahathir, Tunku Razali kritik Tun Mahathir.